أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Seperti tadi kita telah menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah berkenaan dengan peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita akan hadis yang kita akan baca pada pagi ini tuan-tuan merupakan hadis daripada bab berkenaan dengan lauk yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah rasanya kita telah baca 2-3 hadis ataupun kita dah baca sebahagian kecil daripada hadis-hadis daripada bab ni, kerana bab ni tuan-tuan panjang. Dia panjang, dia cerita berkenaan dengan apa perkara yang pernah Nabi makan. Dan kita pernah sebut bahawa Nabi pernah makan Nabi pernah makan ayam, dan Nabi pernah makan cuka. Dan insya-Allah tuan-tuan pagi ini insya-Allah kita akan sambung dengan hadis daripada Abi Usaid. Baik, Abi Usaid berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, sesungguhnya ia berasal dari pokok yang diberkati. Umar Al-Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, sesungguhnya ia berasal dari pokok yang diberkati. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa'ad'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemari buah labu. Apabila dibawakan makanan ataupun mendapat undangan, aku akan mengikuti baginda dan menghidangkan makanan itu ataupun menghidangkan labu itu di hadapan baginda, sebab aku tahu baginda menyukainya. Jabir berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu indahu dubba'an yuqatta' faqultu ma hadha, qala nukaththiru bihi ta'amana. Jabir berkata, aku berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat ada buah labu yang sudah dipotong-potong. Aku bertanya, mengapakah buah labu ini dipotong-potong? Baginda menjawab, dengan memotongnya begini, makanan kita menjadi banyak. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Qala Anas, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Anas berkata, seorang tukang jahit menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke jamuan makan yang disediakan sendiri. Aku pergi bersama Rasulullah ke majlis jamuan makan itu.
tuan rumah menghidangkan roti gandum, kuah berisi labu dan daging untuk Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di dalam piring hidangan itu. Sejak itu aku menyukai labu. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan madu. Atha bin Yasar melaporkan annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa akala minhu thumma qama ila as-salati wa ma tawadda. Atha bin Yasar melaporkan Ummu Salamah menghidangkan lauk daging panggang kepada Rasulullah SAW. Baginda memakannya lalu mendirikan solat tanpa mengambil wuduk semula. Abdullah bin Al-Harith berkata, akalna ma'a Rasulillah SAW shiwa'an fil masjid. Abdullah bin Harith berkata, kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Mughirah bin Syu'bah bercerita, dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata laylah fa utiya bi jambin mashwi thumma akhadha shafra faja'ala yahuzzu fahazza li biha minhu qala faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis salati fa'alqa ash-shafrata faqala ma lah taribat yadah qala wa kana sharibuhu qad wafa faqala hu aqussuhu lak ala siwakin aw qussahu ala siwak. Mughirah berkata, pada satu malam aku pergi bersama Rasulullah SAW berkunjung ke rumah seseorang. Tuan rumah menghidangkan daging panggang untuk kami. Rasulullah mengambil pisau dan memotong daging itu untuk kami berdua. Bila datang dan memberitahu waktu solat sudah tiba, Rasulullah meletakkan pisau lalu berkata, apa tujuannya berbuat demikian? Bertuah betul Kumis Mughirah, tak, kalau ada yang ada buku tu, bukan kumis Mughirah, kumis Bilal. Kumis Bilal sudah panjang sehingga menyentuh mulutnya pada waktu itu. Rasulullah pun berkata, biar ku potong kumismu yang sudah panjang melebihi siwak ini, atau potonglah kumismu sampai batas siwak. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang, beberapa hadis yang mungkin kita sempatlah baca pada pagi ini. Kerana bab ni tuan-tuan panjang, tak sempat juga nak habiskan. Kemungkinan besar tak sempat juga habiskan bab ini kerana bab panjang. Cerita berkenaan makanan ni banyak. Kan kita makan tuan-tuan, kalau nak cerita satu-satu apa yang pernah kita makan ni, terlalu banyak benda yang pernah kita makan. Oleh kerana itulah hadis yang kita akan jelaskan pada pagi ni tuan-tuan. Ada beberapa jenis makanan yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang pertama yang dibawa pada pagi ini ialah hadis daripada beberapa sahabat, daripada Umar dan Abi Usaid, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, kerana ia berasal daripada buah ataupun pokok yang diberkati. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni tuan-tuan, walaupun dia tak sebut bahawa Nabi makan, tetapi ulama kata apabila Nabi suruh ni, kemungkinan Nabi makanlah. Kemungkinan besar Nabi makan. Dan oleh kerana itulah bolehlah kita menganggap bahawa antara perkara ataupun antara benda yang Nabi makan ialah minyak zaitun. Cuma dalam hadis ni tuan-tuan, minyak zaitun yang dimaksudkan dengan hadis ni bukanlah kita minum macam tu. Tak, itu bukan cara orang Arab makan minyak zaitun. Minyak zaitun di sini tuan-tuan maksudnya makan dengan benda lain. Makanlah minyak zaitun dengan benda lain. Dalam syarah menyebut bahawa antara makanan yang dimakan dengan minyak zaitun ialah roti. Mereka makan minyak zaitun dengan roti. Tak tahulah cicah ke macam mana, tapi itulah cara mereka makan. Dan negara Arab ni tuan-tuan memang terkenal minyak zaitun. Sepertilah minyak kelapa sawit tempat kita lah. Lalu banyak tepi-tepi rumah tuan-tuan memang ada pokok zaitun. Saya pernah duduk di satu tempat ketika belajar dulu, ada pokok zaitun tepi rumah. Dan adalah kawan satu rumah tuan-tuan kerja dia memang dia ambil buah zaitun, memang dia jeruk. Itu memang perkara yang biasalah. Dan disebut dalam hadis ni bahawa minyak zaitun ataupun minyak zaitun itu berasal daripada pokok yang diberkati.
pokok yang berkat. Dan antara keberkatan yang disebut oleh ulama ialah kerana ada satu riwayat bahawa Nabi SAW pernah mendoakan kepada minyak zaitun ataupun pokok zaitun supaya diberkati. Tapi tempat kita ni tuan-tuan, minyak zaitun tu mahal. Minyak zaitun tuan-tuan satu bekas tu RM20 lebih kurang. Mahal. Baik, hadis yang seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, beliau menyebut bahawa Nabi SAW antara perkara yang Nabi suka makan ialah dubak. Dubak ni tuan-tuan ialah buah labu. Tapi buah labu sini bukanlah labu yang biasa kita lihat, labu kuning tu. Labu ni labu air. Labu air kan? Labu air lah. Labu putih, orang kata labu putih. Labu putih. Itu masuk dubak. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, kalau sebut dubak itulah labu dia. Bukan labu kuning yang kita makan warna kuning dalam tu tak. Labu putih yang panjang, kata silap panjang. Itu labu yang digambarkan ataupun disebut dengan dubak. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebut bahawa labu ni ataupun buah ni antara buah yang Nabi suka makan. Nabi suka makan. Bahkan disebut oleh Anas dalam hadis ni, oleh kerana Anas radhiyallahu taala anhu dia tahu bahawa Nabi suka makan buah labu air tadi. Oleh kerana itulah apabila Rasulullah SAW orang jemput makan ataupun ada orang hidang makanan depan Rasulullah SAW, jadi Anas ni kata dia, aku akan cari buah labu dalam pinggang, dalam mangkuk tadi. Aku akan cari dan aku akan letakkan di depan Nabi SAW. Ini satu petunjuk ataupun satu kelakuan yang dibuat oleh Anas radhiyallahu taala anhu sebagai meraihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahawa ulama kita sebut bahawa boleh kita ni tuan-tuan, kalau kita makan beramai-ramai sebagai tanda kita nak menghormati seseorang, kita ambillah benda yang dia suka, kita letak depan dia. Kan ada kadang-kadang kita makan tuan-tuan, kita ambil ayam tu letak dalam pinggang dia ataupun kita beri lauk. Itu satu cara yang memang dibuat, bahkan dibuat depan Nabi. Nabi pernah dilayan demikian. Anas cari buah-buah labu dalam pinggang. Selalunya buah labu tu dimakan dalam kuah lah, dalam kuah. Dia cari-cari dan letak di depan Nabi SAW. Dan itu boleh kita ulama sebut sebagai satu cara kita menghormati orang tua kita, ayah kita ataupun VIP dah datang ke kampung ke apa, ataupun ikutlah ada orang yang dihormati dalam grup kita tengah makan, maka kita bolehlah cara kita menghormati dia, kita ambil satu benda yang kita tahu dia suka. Dan ulama sini sebut dalam syarah sebut bahawa boleh buat demikian dengan syarat kita tahu dia suka ataupun kita mempunyai satu prasangka yang kuat bahawa dia suka benda ni. Dia suka benda ni. Jangan pula kita ambil benda-benda yang kita tak tahu pun dia suka, ataupun kemungkinan besar kita rasa orang tak bawa makan ni kan, macam kita beri buah-buah peria ke depan dia. Tu benda yang menyebabkan orang yang terima tadi tuan-tuan, dia akan serba salah. Oleh kerana itulah, padahal apa yang kita nak buat, kita nak meraihkan dia. Oleh kerana itulah ulama sebut dengan syarat kamu tahu bahawa dia suka, ataupun paling kurang kamu ada sangkaan bahawa dia suka. Sebagai contohlah buah durian lah kan. Tempat kita ni memang suka semua buah durian kan. Maka kalaulah makan buah banyak-banyak tu, maka kita berilah durian. Janganlah mentang-mentang buah durian ada semua sekali, kita bagi buah rambutan tu semua orang makan. Maksudnya tu kita cari benda yang jangan suka. Kenapa? Kerana apabila orang buat demikian, maka di antara perkara yang dia akan buat untuk meraihkan orang yang memberi ialah dia akan makan. Itu perkara yang biasa. Masalahnya tuan-tuan, kadang-kadang kita beri itu kita tak tahu orang itu suka atau tidak kan. Saya pernah dah mengajar dalam satu di masjid. Dia buatlah pulut durian. Dia tak tahu bahawa kita ni tak berapa minat mana pulut durian. Dia tuan-tuan nak raikan ustaz, dia bawa pulut durian tu banyak depan. Sudahlah aku nak berhabis macam mana lagi ni. Akhir sekali buat balik ke rumah, isteri pun tak suka ikut durian. Nasib baik anak-anak ada.
Maksudnya tuan-tuan, apabila kita melayan tetamu dengan perkara yang kita tak tahu suka atau tidak menyebabkan, dia akan menyebabkan tetamu tu susah lah. Susah nak kena berabi, kena makan juga. Baik. Antara perkara yang Nabi suka ialah buah labu. Dan dalam hadis yang akan datang, dalam hadis kita baca hadis yang 156, bahawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia tahu macam mana Nabi suka kerana dia pernah hadir dalam hadis 156, kerana dia pernah hadir dalam satu majlis di mana Nabi SAW pernah dijemput oleh seorang tukang jahit. Seorang tukang jahit, dia datang jemput Nabi SAW, bertandang ke rumahnya kerana dia ada buat majlis, ada buat jamuan makanan. Lalu Anas kata, aku pergilah bersama Rasulullah. Asalnya dia dijemput Rasulullah, tapi Rasulullah ajak orang sekali, ajak Anas sekali. Dan Anas kata, aku pergilah bersama Rasulullah SAW di rumah orang tadi. Dan di rumah tukang jahit tadi, Rasulullah diberikan ataupun dihidangkan dengan roti dan gandum, dengan roti dan pencicahnya ataupun kuahnya ialah satu marok. Marok ni tuan-tuan ialah rebusan daging, air rebusan daging yang terdapat dalamnya dubak, buah ayam labu air tadi, dan juga qadid. Qadid ni tuan-tuan ialah daging jemur, daging apa istilahnya, daging salai yang masin tu. Tak apa istilahnya, daging apa tu istilah. Daging, kalau kita ikan masin kan, ni daging dia masih ada rasanya dulu tempat kita ada kot. Daging yang dilomorkan dengan garam dan dijemur hingga kering. Daging itulah yang akhir sekali direbus dalam air, dan air itu disebut sebagai marok ataupun air rebusan daging. Cuma kalau tempat kita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat kedai Arab, kedai makan Arab, dia adakan rebusan daging, air sup kan, tu marok juga. Tapi marok tu tuan-tuan daripada daging yang asli lah, yang segar. Cuma yang ini daging juga, tapi daging salai dan seumpamanya. Pada ketika itulah, kata Anas radhiyallahu taala anhu, apabila dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kuah dan juga roti, maka aku melihat, kata Anas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari buah labu dalam kuah tadi. Pada ketika itulah, kata Anas, sejak daripada itu aku tahu bahawa Nabi suka buah labu. Macam kita tuan-tuan pergi kenduri ataupun pergi orang hidang makanan, tiba-tiba orang letak gulai depan, kita pergi cari gulai tu, daging ada kan, tapi kita pergi cari kentang tu kan ada kadang-kadang. Maksudnya tuan, orang nampak dia ni suka makan kentang. Maksudnya macam itulah, dia lihat Nabi buat tu, dia rasa dia ni Rasulullah ni suka makan buah labu, kerana yang dicarinya ialah buah labu, walaupun dalam tu ada daging dan seumpamanya. Oleh kerana itulah, daripada hadis inilah Anas radhiyallahu taala anhu mengetahui bahawa Nabi suka buah labu. Dan apabila dalam majlis yang lain, tak perlu Nabi sendiri cari, Anas yang cari dan letakkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik yang menceritakan berkenaan dengan seorang tukang jahit yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama cuba memberikan beberapa pengajaran bahawa antara akhlak ataupun perangai yang elok yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda ni tuan-tuan, tak kira siapa ajak, baginda akan pergi. Tak kira siapa yang ajak, baginda akan pergi. Yang ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas ni, yang ajaknya ialah seorang tukang jahit. Bukanlah, dan yang menariknya tuan-tuan ialah dalam syarah hadis ni, tak ada orang kenal siapa dia nama tukang jahit ni. Nak sebutnya tuan-tuan, orangnya bukanlah orang yang masyhur, bukanlah orang yang terkenal, bukanlah orang yang hebat, tak. Orang tak kenal pun nama dia. Bahkan hanya disebut dia seorang tukang jahit, tak tahu nama siapa. Oleh kerana itulah ulama sebut bahawa antara perangai yang Nabi tunjukkan kepada kita umatnya, bahawa kita ni tuan-tuan, apabila orang ajak kita pergi. Tak kiralah yang ajak tu tuan-tuan orang yang biasa-biasa ataupun macam mana kedudukan dia, kita perlu meraihkan dia punya ajakan, kerana itulah cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya, tukang yang ajak ni tuan-tuan, yang dihidangnya roti je. Dia bawa Nabi, dia ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihidangnya ialah roti yang dimakan dengan kuah daging kering.
Oleh kerana itulah seperti mana disebut tadi, Nabi terima siapa sahaja yang ajak Nabi, dan Nabi akan terima walaupun apa pun yang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ni tuan-tuan orangnya ialah pemimpin negara, dialah Nabi, tapi itulah sikap yang perlu ada dalam diri kita, bahawa kita ni tuan-tuan meraihkan semua orang. Dalam agama kita tuan-tuan, sunat kita menyambut ataupun sunat kita meraihkan sebarang apabila orang ajak kita pergi makan. Bahkan kenduri disebut dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i kita, kalau orang jemput kenduri kita wajib hadir. Kita wajib hadir. Kenapa? Kerana nak meraihkan dia. Apabila dia datang jemput kita tuan-tuan, maksudnya dia menghormati kita. Maka untuk meraihkan kehormatan yang diberikan, maka kita pergilah. Orang yang kenduri tuan-tuan, buat kenduri tiba-tiba tak ada orang datang tuan-tuan, dia terasa hati. Betul, terasa hati. Saya pernah melihat satu kenduri tuan-tuan, tak ada orang datang, siang kat dia. Buat banyak makanan, banyak tak habis. Maksudnya tuan-tuan, kita rasa kesihannya. Itulah apa yang akan berlaku sekiranya kita menolak jemputan orang lain. Dan itulah perkara yang akan menyebabkan orang terasa hati, dan akhirnya sekali tuan-tuan takut-takut kita yang terima dosa kerana kita menyakitkan hati orang lain. Baik muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis Jabir memberitahu bahawa dia pernah masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pernah lihat buah labu dalam rumah Nabi tu dipotong-potong kecil. Buah labu tuan-tuan dipotong-potong kecil. Lalu Jabir radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi, tanya Nabi, wahai Nabi, kenapa ni? Kenapa potong macam ni sekali? Macam itulah soalan dia. Kenapa potong macam ni sekali sampai kecil-kecil macam tu? Lalu Nabi kata, macam inilah kami nak banyakkan makanan. Kan? Macam inilah kami nak banyakkan makanan. Kalau tuan-tuan biasa tulur orang kenduri lah kan. Kenduri tuan-tuan, dia tak ada potong daging besar-besar, dia bahkan dia bawa benda-benda lain pula masuk dalam kuah daging kan. Kenapa tuan? Kerana nak suruh banyak. Nak suruh banyak. Kalau tuan-tuan pergi ke kampung-kampung, kan dia gulai tu tuan-tuan, bukan daging saja, banyak benda dengan buah tu, dengan rebung lah, macam-macam. Kalau tuan-tuan pergi ke Kedah, Kelantan, memang kadang-kadang tu saya pernah pergi tuan-tuan, nak jumpa daging pun susah. Kerana benda lain yang banyak. Tapi tak apalah, sebab tuan rumah tu dia orang kurang berada. Tapi tak apalah. Tapi nak sebutnya ialah ada caranya bahawa Nabi SAW buat untuk banyakkan makanan dia, ialah potong kecil-kecil. Dan ulama sebut bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa tak salah sekiranya kita tuan-tuan ada sedikit sikap mengambil berat terhadap makanan kita. Ada sedikit sikap kita mempunyai sedikit pengetahuan lah berkenaan dengan makanan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita lihat dalam hadis-hadis sebelum ni, menunjukkan bahawa Nabi kita ni tuan-tuan seorang yang begitu zuhud. Begitu zuhud. Oleh kerana itulah ulama kata, tak apa dalam zuhud yang kita ada, kita mempunyai pengetahuan macam mana nak masak, macam mana nak banyak makanan, dan macam mana. Bahkan dalam hadis yang akan datang, siap Nabi atur yang roti ni makan dengan apa, yang ni makan dengan apa. Maksudnya kita boleh buat demikian, dan itu tidak menafikan kita punya sikap zuhud. Cuma apa yang saya nak kongsikan ialah dalam hadis dubak buah labu dan akan datang berkenaan dengan beberapa makanan lain yang Nabi suka, yang disebut dalam hadis bahawa Nabi suka. Ulama sebut tuan-tuan, maksud Nabi suka sini bukanlah maksud yang kita faham. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita suka benda, kita akan cari. Kan? Kalau kita suka benda tuan-tuan, kita suka nasi arak lah macam tu kan. Kan nasi arak banyak tempat kita kan. Orang yang suka nasi arak ni tuan-tuan, dia akan pergi cari. Yang keluar pejabat tengah hari waktu pergi cari. Yang makan dah tuan-tuan pergi cari lagi. Kenapa? Kerana suka. Itu maksud suka yang biasa kita faham. Maksudnya kalau kita suka satu benda, kita akan pergi cari makanan tadi. Kita pergi cari. Tapi maksud suka yang terdapat dalam ibarah ataupun perkataan sahabat berkenaan dengan Nabi suka ini, Nabi suka dubak, Nabi suka makan daging kaki kambing, Nabi suka daging bakar, seumpamanya. Suka yang dimaksudkan di situ tuan-tuan bukanlah suka yang ada pada diri kita, pergi cari sana tak jumpa, kalau tak jumpa tak puas hati, tak. Suka sini maksudnya tuan-tuan ialah apabila diletak di hadapan Nabi mendahului, ambil yang tu dulu. Itu maksud suka yang digambarkan dalam hadis. Oleh kerana itulah ulama sebut janganlah kita menganggap bahawa Nabi ni tuan-tuan
jenis macam kita yang ada gemar pada makanan tertentu, cari makanan tertentu. Maksud suka sini ialah apabila ada orang hidang, Nabi ambil yang ni dulu. Apabila ada orang hidang, Nabi cari yang ni dulu. Itu maksud suka yang ada pada Nabi SAW. Dan tak pernah pun salah satu pun hadis menyebut bahawa kerana sukanya nak buah labu, Nabi pergi cari buah labu sana sini. Kerana sukanya kaki kambing, Nabi pergi cari kaki kambing sana sini. Tak, itu bukan maksud suka yang difahami dalam hadis ni. Baik, hadis yang ke-157 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ni tuan-tuan salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang hidup serumah dengan Nabi. Jadi Aisyah kata antara perkara yang Nabi suka makan ialah perkara yang manis, manisan dan madu. Perkara yang manis dan madu. Maksudnya tuan-tuan ialah antara perkara yang Nabi suka ialah benda-benda yang manis, benda-benda yang manis. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, kalau kuih dia tuan-tuan memang manislah. Kalau kuih dia tuan-tuan memang, kalau naik gula tu memang tak makan kuih lah kita. Maksudnya kerana bukan terlalu manis, kerana terlalu manis. Tuan-tuan boleh pergi negara kedai Arab dan makan kuih dia, memang ada setengah tuan-tuan seolah-olah dia macam buat air gula dicubuh macam dia letak macam tu je. Kenapa? Kerana manis. Tapi Nabi suka manis. Dalam satu riwayat lain ialah disebut bahawa Nabi suka manis dan sejuk. Nabi suka manis dan sejuk. Maksud sejuk tuan-tuan tak panas. Baik, daripada Atha bin Yasar melaporkan bahawa Nabi pernah, Ummu Salamah pernah menghidangkan kepada Nabi SAW daging rusuk yang dipanggang. Nabi makan, kemudian Nabi bangun untuk solat tanpa berwudu. Maksudnya tuan-tuan, antara perkara yang Nabi makan dalam hidup Nabi SAW ialah daging panggang. Dan daging panggang yang dimaksudkan ialah jamban masywiyan, rusuk kambing ataupun rusuk binatang yang dipanggang, Nabi makan. Cuma dalam hadis ni disebut bahawa Nabi makan, kemudian Nabi bangun untuk solat. Ini ada kaitan dengan satu hadis lain bahawa dalam hadis lain bahawa antara yang berkenaan dengan wuduk sekiranya kita makan daging yang dimasak, itu cerita lain, cerita fiqh. Tapi kesimpulannya ialah hadis tadi mansuh, hadis yang berkenaan dengan Nabi berwuduk. Nabi, maksudnya tuan-tuan, daging yang kita makan, makanan yang kita makan kerana disentuh api, dibakar, dimasak, digoreng, dalam awal agama kita, dalam awal Islam, apabila kita makan tadi, kalau nak solat kena ambil wudu. Itu ceritanya. Tapi selepas daripada tu, pada akhir hidup Nabi SAW, Nabi tak ambil wudu dah. Mansuh, perkara tu dianggap sebagai mansuh. Dan inilah antara salah satu hadisnya bahawa Nabi makan rusuk yang dipanggang, kemudian Nabi bangun untuk solat tanpa berwudu. Dan daripada Abdullah bin Al-Haris menyebut bahawa dia pernah makan bersama Nabi SAW daging panggang di dalam masjid. Daging panggang di dalam masjid. Hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa antara perkara yang jelasnya ialah boleh kita makan dalam masjid. Boleh kita makan dalam masjid. Cuma seperti mana saya pernah sebut bahawa masjid dulu tuan-tuan tak sama dengan masjid kita. Masjid zaman Nabi ni tuan-tuan tak sama dengan masjid kita. Zaman Nabi ni tuan-tuan sampai ada kencing dalam masjid. Kenapa? Kerana tak sama. Zaman Nabi ni tuan-tuan, masjidnya ialah berlantaikan pasir, berdindingkan berdindingkan langit. Dia pacak macam tu je tanda masjid. Oleh kerana itulah ada orang, ada Arabi yang datang ke dalam kawasan masjid tadi. Apabila dia nak kencing, dia kencing macam tu. Kenapa? Kerana dia tak nampak bahawa tu macam masjid. Berbeza dengan zaman kita sekarang ni tuan-tuan, kita lah hampa kapet yang seumpama dengannya. Oleh kerana itulah ulama kata, dulu tu kalau orang zaman Nabi SAW, Nabi dan sahabat masuk masjid dengan selipar solat. Tapi zaman kita ni tuan-tuan, oleh kerana berubahnya struktur masjid yang ada pada zaman kita, ulama kata haram kita bawa masuk selipar dan haram kita bawa masuk kasut, kerana itu akan mencemarkan masjid yang kita bina pada hari ini. Oleh kerana itulah dalam hadis yang daripada Abdullah bin Al-Haris berkenaan dengan Nabi makan, ulama menyebut bahawa makan dalam masjid boleh makan, tak ada masalah. Tapi dengan syarat menjaga kebersihan masjid. Itu syaratnya, menjaga kebersihan masjid. Bahkan hadis ni ulama kata sebenarnya apa yang berlaku ialah Nabi makan ketika mana iktikaf. Bukan saja-saja bawa makanan daripada rumah mari berkelah di masjid, tak. Apa yang berlaku ialah Nabi iktikaf bersama sahabat. Dan iktikaf zaman Nabi itu tuan-tuan maksudnya tak boleh keluar.
Nah, itu maksud iktikaf. Zaman Nabi ni tuan-tuan, iktikaf dia memang tak keluar. Sehari 2 hari tak keluar. Oleh kerana itulah makannya ialah dalam masjid. Tapi iktikaf kita lain kan. Iktikaf kita ni masuk masjid nak solat pun iktikaf jap, lepas tu keluar. Tak ada masalah lah. Baik, hadis yang terakhir saya baca tuan-tuan ialah hadis Mughirah bin Syu'bah. Bahawa Mughirah ni tuan-tuan dia pernah bersama Nabi SAW pergi ziarah rumah orang. Di rumah tadi tuan-tuan, tuan rumah menghidangkan daging panggang. Jamba masyhur ni apa? Daging panggang lah. Apa daging rusuk panggang. Apabila Nabi dihidangkan dengan daging panggang, kemudian akhadha syafrah. Apabila daging panggang letak depan Nabi pun ambil lah pisau. Nabi ambil pisau, faja'ala yahuzzu, dan Nabi mulalah kerak daging tadi. Nabi ambil pisau dan kerak daging tadi kerana dia dengan tulang kan, dengan rusuk ni. Dikerak daging tadi. Yang menariknya ialah fahazzani biha minhu. Dan Nabi kata Mughirah, Nabi juga yang kerak untuk aku. Tak? Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dengan Nabi berkunjung rumah orang. Tuan rumah hidangkan seketul daging. Nabi ambil pisau, Nabi kerak, Nabi hiris, dan Nabi hiriskan sekali untuk Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini satu perangai dan akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ni tuan-tuan dianggap sebagai VIP lah kan, VIP lah. Tapi Nabi tuan-tuan, dia tak berkira sangat dengan perkara ni. Nabi kerak, apa yang Nabi kerak sekali dengan orang yang sebelah dia, iaitu Mughirah bin Syu'bah. Inilah apa yang saya sebut tadi, bahawa Nabi ni tuan-tuan, orang jemput dia akan pergi, siapa pun jemput dia akan pergi. Apa jua hidangan yang diberikan dia akan makan, dan benda-benda yang simple, yang ringkas, yang dia boleh buat untuk orang lain, untuk dia sendiri, dia akan buat sendiri. Bukannya kita macam tuan-tuan, macam VIP tempat kita ni tuan-tuan, duduk saja tunggu orang hidang, tunggu orang kerak, asyik baik tak tunggu orang suap je kan. Itu tempat kita. Tapi Nabi tuan-tuan tak, Nabi ambil pisau, Nabi kerak sendiri, dan Nabi hidang kerak sekali untuk Al-Mughirah di tepi bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita ni tuan-tuan berkenaan dengan jambu masywi ataupun daging panggang tadi dah, bahawa Nabi ni tuan-tuan antara benda yang Nabi makan dan ialah daging rusuk yang dipanggang. Cuma dalam cerita ni tuan-tuan ada agak panjang sedikit, iaitu ketika mana Nabi tengah kerak tadi tuan-tuan, Nabi tengah mencampur selera dengan Al-Mughirah tadi. Tiba-tiba Bilal datang dan Bilal kata, wahai Nabi, waktu solat dah masuk. Maksudnya Bilal ni tuan-tuan, dia datang jumpa Nabi nak beritahu bahawa waktu solat ni dah masuklah, dah tiba dah. Nabi ni tuan-tuan, apabila Bilal datang dan beritahu bahawa solat itu, tak tahu dah solat apa tersebut sini, solat waktu azan pun dah berkumandang, waktu solat dah tiba, Nabi pun campur pisah tadi. Dan Nabi kata malahu taribat yadah. Kenapa Bilal ni? Maksudnya tuan-tuan, Nabi tak puas hati. Nabi tak puas hati dengan Bilal yang datang jumpa Nabi ketika mana Nabi tengah-tengah makan. Kemudian Bilal kata waktu solat dah masuk. Nabi terus bukan campur macam tu, tak campur tu maksudnya letak pisah tu, dan Nabi kata kenapa dengan Bilal ni? Macam itulah lebih kurang dia bahasa dia, tapi bahasa Arab dia lain sikit, tapi bahasa kita macam itulah. Kenapa dengan Bilal ni? Maksudnya tuan-tuan, Nabi tak berapa berkenan bila datang beritahu ketika mana Nabi tengah makan. Dan ini sebenarnya ada kaitan dengan salah satu daripada adab kita makan tuan-tuan, di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis lain, idza uzdinal isya wa wudi'al asya fabda'u bil asya. Nabi pernah bersabda, apabila diazankan waktu isya dan kamu telah dihidangkan dengan asyak. Asyak ni makan malam. Kamu tengah menghadap makan malam, tiba-tiba ada orang azan waktu isyak. Nabi kata fabda'u bil asyak, mula dengan makan malam dulu. Imam Nawawi kata, walaupun hadis ni tuan-tuan berkenaan dengan waktu isyak dan makan malam, tapi Imam Nawawi kata itu sebagai contoh saja. Dan memang dalam semua keadaan, tak kira lah makan tengah hari ke makan pagi ke, dalam semua keadaan apabila makanan dihidangkan depan kita, tiba-tiba masuk waktu solat, maka apa yang kita perlu buat ialah kita perlu makan dulu.
perlu makan dulu. Kenapa? Kerana ulama sebut bahawa apabila kita makan duduk depan kita tuan-tuan, tiba-tiba kita pergi tinggal solat tuan-tuan, solat tu memang akan kelaru, akan teringat makanan, terutama sekali kalau puasa lah kan. Puasa, lepas tu makanan pun sedap lah kan, hidang depan tu sedap. Memang kalau tinggal tuan-tuan duduk tinggal benda tu, takkan khusyuk solat. Oleh kerana itulah Nabi ajar kepada kita bahawa apabila kita nak solat ni tuan-tuan, buat dulu perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tak khusyuk. Buat dulu. Kalau makan dulu. Jangan pula kita timbul tanggapan bahawa kerana nak meraihkan solat maka kita tinggal makanan. Memang itu secara teorinya macam itulah, tapi menyebabkan kita tak khusyuk dalam solat. Oleh kerana itulah dalam beberapa, kalau tuan-tuan baca kitab fiqh memang disebut semua benda yang kita nak buat, kalau tiba waktu solat, buat benda yang kita nak buat dulu. Kenapa? Kerana kita akan tak khusyuk nanti. Oleh kerana itulah makruh kita solat dalam keadaan kita menahan kencing. Jangan nak kencing tu Tok Imam angkat takbir dah. Kita kena raihkan solat dulu daripada masa tanda. Tak, ulama kata makruh kita solat dalam keadaan menahan kencing. Pergi kencing dulu baru masa tanda. Baru datang solat walaupun tinggal satu rakaat. Kenapa? Kerana memang kalau tidak tuan-tuan berpeluhlah kita sampai 4 rakaat tadi nak tahan kencing. Tahan kencing, tahan buang air besar, itu perkara yang makruh. Dan ada seorang ustaz tuan-tuan, ustaz saya lah, dia sebut kalau tuan-tuan datang ke masjid, datang ke masjid, sampai ke tangga masjid ni tuan-tuan, orang dah solat, sampai tangga masjid, tiba-tiba teringat, kereta tu aku dah tekan tak lagi dia punya alarm, tekan tak lagi. Dia kata pergi cek dulu, jangan terus datang solat. Kalau tu datang tuan-tuan teringat nanti, aku punya kereta ni ada apa tak, dia teringat. Akhir sekali dah sambil sujud dia tekan benda tu kan. Oleh kerana itu disebut bahawa memang kita benda yang terdesak yang macam tu, pergi selesaikan dulu. Kenapa? Kerana kita nak supaya solat tadi tuan-tuan dalam keadaan kita senang, kita khusyuk, tak terfikir dah benda lain. Kalau terfikir ni tuan-tuan memang akan jadi masalah, Macam cerita Macam cerita Muaz, orang yang datang solat, orang yang datang berimamkan Muaz bin Jabal. Dia tuan-tuan pengembala kambing kan. Dia pergi letaklah kambing depan masjid. Datang masuk surau. Tuan-tuan, Muaz ni baca surah Baqarah. Memang dia risau kambing dia luar. Memang gelisah. Akhir sekali dia pergi mengadu dengan Nabi, Muaz ni baca surah panjang semua sekali. Kenapa? Kerana dia gelisah ada kambing dia luar, hilang apa macam mana. Oleh kerana itulah kita perlu selesaikan semua benda yang kita nak buat. Kenapa? Bukan kerana kita menolak ataupun kita mendahulukan benda lain daripada solat. Bahkan kita sebenarnya meraihkan solat kita supaya kita khusyuk. Oleh kerana itu dalam hadis ni tuan-tuan, apabila Nabi tengah makan, tiba-tiba bila datang beritahu bahawa waktu solat dah masuk, Nabi rasa tak berkenan lah. Nabi letak pisau, Nabi kata kenapa bila ni? Nabi tak berkenan macam tu. Kenapa? Kerana waktu macam ni biar Nabi makan dulu, lepas tu solat lah. Nabi makan dulu, solat. Kita betul-betul macam itulah dalam hidup kita. Rumah kita tuan-tuan, kalau nak makan. Kalau nak tunggu solat dulu, jangan hidang depan. Jangan hidang di depan. Boleh kita masak dalam masalah, tapi jangan hidang di depan. Kalau lapar sangat, makan dulu. Walaupun itu tertib yang perlu kita ada. Bila kita buka puasa bulan Ramadan tuan-tuan, dibuat di masjid macam tu juga. Buat di masjid tuan-tuan, kita buat majlis berbuka puasa. Kita perlu raihkan, nak hidang dulu ke atau makan dulu. Kita perlu raihkan. Kalau makan dulu tuan, kalau kita nak solat dulu, jangan hidang depan orang. Kalau kita nak solat dulu tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan ialah kita buka sekadar, kita solat, kemudian barulah kita buka dengan berat. Kita kan buka berat nasi sama sekali. Maksudnya jangan hidang nasi sebelum daripada solat. Nak hidang nasi boleh lepas daripada solat. Jangan pula hidang semua sekali penuh keliling ni nasi dalam sufrah tadi tuan-tuan, tiba-tiba kita pakai solat semua. So, duduk tepi-tepi tu tuan-tuan memang tak khusyuk dah. Bau tu nampak dah tak khusyuk dah. Oleh kerana itu dah setengah masjid tuan-tuan saya lihat memang dia makan dulu. Dia peruntukkan setengah jam lebih kurang, setengah jam. Dia lewatkan solat. Tak ada masalah. Itu memang tepat dengan sunnah Nabi. Makan dulu dan solat. Tapi kita target dekat apabila ada target lah, jangan pula itu. Setengah jam lepas setengah jam tu tuan-tuan memang makan. Dan semua makmum tahu bahawa kita akan solat setengah jam lagi. Kita buat dulu. Kalau kita nak solat,
kita nak makan lepas tu, sebab kadang-kadang tuan-tuan tak puas hati kan makan lepas kita makan semua solat ni, tuan tak puas hati kan, rasa macam sakut lah kita makan, nak tambah lebih pun tak boleh, takut makan masa. Kalau nak buat macam tu tuan-tuan, sebelum berbuka puasa, letak buah kemar yang benda-benda yang ringan di depan, kemudian solat. Lepas solat barulah nak hidang ke apa, gitu. Jangan hidang depan mata kemudian kita panggil makmum untuk solat. Itu memang jadi masalah. Bahkan itu menyalahi apa yang Nabi buat. Bahkan kalau Nabi buat macam tu tuan-tuan, memang tak berkenan lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Mughirah bin Syu'bah dalam hadis ni kata Mughirah bin Syu'bah, pada ketika Bilal datang panggil Nabi untuk solat. Pada ketika itu kata Mughirah, pada ketika itu misai Bilal ni, kata Mughirah, telah panjang. Misai Bilal ni telah panjang. Maksud panjang ni tuan-tuan, ulama sebut panjang ni maksudnya ialah misai tadi menyentuh ataupun telah memasuki ruang bibir, ruang bibir yang merah tu, yang pakai gincu tu, masuk kawasan tu. Jadi orang kena Mughirah kata ketika tu lah dia perasan bahawa Bilal tadi misai dia telah panjang dah. Macam sastrawan kita lah. Sastrawan kita kan penuh sampai tutup mulut. Jadi apabila misai Nabi nampak bahawa misai Bilal ni telah panjang, telah jatuh kawasan bibir, maka Nabi kata kepada Bilal, "Aqussuhu laka ala siwak au qussahu ala siwak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak aku kerak misai kamu? Nabi ni perkataan Nabi minta kebenaran daripada Bilal supaya dia nak kerak misai Bilal ala siwak, menggunakan kayu siwak, au qussahu ala siwak, ataupun kamu potong sendiri menggunakan kayu siwak. Ni satu kaedah nak kerak misai. Satu kaedah nak kerak misai pada zaman dululah. Zaman orang tak ada sisir sebenarnya. Zaman tersebut, iaitu Nabi beri kaedah untuk kerak misai tuan-tuan, ialah zaman Nabi dia guna kayu siwak tu, dia letak pemisai, dan mana yang lebih tuan-tuan dia kerak. Nampak tak gambar nak kan? Nabi kalau zaman kita tuan-tuan, kita letak sisir kan, kita letak sikat bawah tu, kita akak tu, lebih tu kita buat. Itu cara yang zaman Nabi buat lah, dan kebanyakan mazhab ataupun kebanyakan ulama sebut bahawa misai kita ni yang sunatnya ialah dikerak. Daripada hadis ni dan hadis-hadis yang lain disebut bahawa misai kita ni sunatnya ialah dikerak, bukan cukur. Antaranya hadis ni lah, Nabi kerak misai, dan syaratnya ialah janganlah melebihi bibir. Cuma ada beberapa mazhab lain ataupun ulama lain yang menyebut bahawa misai ni seperti mana misai ni tuan-tuan, dia cukur. Dia cukur habis. Oleh kerana itulah kalau tuan-tuan lihat setengah ustaz ni ada yang bermisai, ada yang cukur misai, yang tu semuanya ada dalam hadis khilaf di kalangan ulama. Cuma mazhab kita, kalau tak silap saya je, mazhab kita ialah kita gunting misai, bukannya cukur misai. Cuma kaedahnya disebut dalam hadis ni. Manakala kaedah untuk janggut seperti mana yang diriwayatkan daripada Umar ataupun Ibnu Umar, daripada sahabat, bahawa apa yang dibuat ialah dia pegang janggut, dan apa yang keluar daripada tangan tu dia kerak. Itu kaedah yang cara mudah lah yang dibuat oleh para sahabat. Baik, hadis kita baca hadis sekali. Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi zira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Hadis terakhir daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan dengan daging, diberikan daging, farufi'a ilaihi zira', dan diberikan kaki sendiri, kaki. Zira' ni tuan-tuan bukan kaki tu, atas daripada kaki lah, kata bahasa kita ni tuan-tuan, betis lah, betis kambing, betis unta dan seumpamanya. Jadi Nabi diberikan betis binatang tadi, wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha, dan kata Abu Hurairah, memang itulah bahagian yang Nabi suka. Betis ni tuan-tuan, itulah bahagian yang Nabi suka, dan kata Abu Hurairah, baginda akan gigit. Ambil betis tadi, Nabi baginda akan gigit.
Itu yang menunjukkan bahawa memang Nabi suka. Dan Nabi akan dalam banyak-banyak bahagian daging tadi memang Nabi akan ambil betis dulu. Menunjukkan bahawa itulah bahagian yang Nabi suka radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah apa yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan apa yang berkenaan dengan makanan yang pernah dimakan dan makanan yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akan datang tuan-tuan kita akan sambung berkenaan dengan hadis dengan bab ni berkenaan dengan betis ataupun betis kambing disebut sebagai kaki kambing yang Nabi suka. Bahkan makanan yang Nabi suka ni tuan-tuan begitu masyhur. Hampir semua orang tahulah, semua orang tahu, bahkan orang bukan Islam pun tahu. Dan dia sebut dalam hadis akan datang disebut bahawa orang Yahudi pun tahu bahawa Nabi ni suka makan kaki kambing. Maksudnya tuan-tuan memang itu perkara yang masyhur lah. Kalau Nabi makan, memang Nabi akan makan. Oleh kerana itulah apabila orang jemput untuk buat jamuan, memang dia akan hidangkan benda yang Nabi suka. Dan kita sendiri tuan-tuan apabila kita buat makan, kita buat kenduri, kita buat seumpama dengannya, antara benda yang kita perlu letak dalam fikiran kita ialah apa orang suka makan. Apa yang orang suka makan. Di samping kita punya bajet lah, apa yang orang suka makan, bukan apa yang ada dalam peti kita ataupun apa yang kita buat. Itu maksudnya tuan-tuan, itu perkara yang kedua. Tapi perkara pertama ialah apa orang yang suka makan. Kalau orang Melayu dia suka makan apa, kalau jemput orang Melayu macam ni lah. Kalau seumpama dengan janganlah kita kadang-kadang tuan-tuan kita buat satu jamuan tapi yang kita raikan ialah apa yang kita suka makan. Letih kan macam tu. Kita jemput orang tapi yang kita nak masaknya ialah apa yang kita suka. Itu bolehlah. Tapi tuan-tuan kalau ikut apa yang para sahabat buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan pada zaman Nabi, apa yang dia buat ialah apabila dia jemput orang makan, maka diraikan ialah apa orang yang suka makan. Itulah apa yang saya kongsikan pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.